Start orang macam cakap, kau ni anak haram, titi anak tak satara. Saya banyak kali ambil ubat tidur. Saya memegang ayat aku penyebab mak aku mati. Hari perkebumian mak saya, orang berdendam dengan saya. Saya tak dapat nak buat apa yang orang lain buat. Orang nampak kita punya jahat dekat mak kita, tapi orang tak nampak baiknya kita dengan mak kita. Sebab tak ada orang ambil tahu pasal saya, mak. Tak ada orang ambil tahu pasal apa yang saya rasa. Orang tak pernah tanya. Kamera tak ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kacak, bersempena raya yang bakal tiba ni, kami daripada tim Agent Pro akan bawa satu episod yang luar biasa. Kali ni kita akan interview salah seorang insan yang luar biasa. Seiring dengan falsafah Agent Pro itu sendiri, membantu founder dan leader bangunkan perniagaan dengan sistem ejen. Bila sebut pasal perniagaan berasaskan sistem ejen ni sendiri adalah salah satu channel bisnes dengan kaedah bermasyarakat. Dan sistem ejen juga adalah salah satu channel untuk membangunkan modal insan. Sebab setiap orang yang bersama sebagai ejen kita bukan sekadar bangunkan dia punya ekonomi kewangan saja, tapi kita kena bangunkan kerohanian dia, semangat dia, motivasi dia, inspirasi dia. Dan disebabkan itu, hari ini kami tim production Agent Pro akan bawakan satu kisah inspirasi kepada anda sempena raya yang bakal menjelang kali ini. Siapa? Jom follow kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami di YouTube channel Agent Pro. Dan seperti yang dijanjikan, hari ini kita sudah tiba di rumah insan yang kita akan interview sekejap lagi. Memperkenalkan Puan Haja. Hai, Assalamualaikum. Thank you so much Team Agent Pro bagi peluang untuk kita buat sesi sharing hari ini. Dia sebenarnya terima kasih Puan Haja sebab sudi untuk bersama dalam sesi kali ini untuk diinterview. Dan kami sangat berbesar hati atas kesudian Puan Haja sebenarnya. Okey, tanpa buang masa lagi boleh tak Puan Haja perkenalkan diri, nama, umur, status kan, untuk penonton yang menonton video ni kenal dulu. Okey, so nama saya Siti Haja. Okey, saya berumur 25 tahun. Belum official lagi lah, tapi dan saya berstatus sebagai isteri orang dan juga ibu kepada seorang anak. Okey, anak berapa tahun? Anak sekarang 1 tahun 4 bulan. Sekarang Puan Haja berkerjaya sebagai apa? Okey, saya sebenarnya one of staff untuk Final Ibo. At the same time, saya sebenarnya masih bersama dalam Agent Pro juga secara tak langsung. So, keluarga kita rupanya. Okey. So, sebenarnya Puan Haja, untuk episod kali ni, kami difahamkan kisah Puan Haja membesar dengan sangat unik. Jadi, keunikan tu, dia tak dirasai untuk orang-orang yang majoritinya yang ada mak ayah, yang membesar dengan orang yang ada talian persaudaraan, ada talian darah kan. Dia tak sama macam Puan Haja. Jadi untuk kita nak deliver rasa syukur tu, kita perlukan perkongsian daripada Puan Haja tau. Macam mana membesar tak keterlaluan kalau saya cakap sebagai seorang anak yang dikategorikan sebagai tidak satara. Cuba cerita dia, kronologi tu. Kronologi cerita tu macam mana? Dia macam ni. Okey, actually saya tahu saya anak angkat. Saya tak tahu saya anak tak satara. Saya first tahu saya adalah sebagai anak angkat daripada umur 4 tahun, 5 tahun macam tu. So, waktu tu saya belajar kat sekolah. Saya belajar dekat tadika. Cikgu cakap pasal status anak, anak tiri, adik-beradik tiri, adik-beradik angkat, apa semua. Saya balik, saya ingat lagi arwah mak angkat saya tengah masak. Saya tanya, bonda anak angkat tu apa? Lepas tu arwah mak saya cakap, anak angkat tu pasal kau lah. Dia kata macam tu. So, saya kata, maksudnya, yelah kau bukan anak bonda. Dia kata, kau tu anak orang lain, bonda ambil. Waktu tu, ayah angkat saya tak balik kerja lagi. Okay. Saya tengah packing baju, nak lari rumah. Sebab dia kata saya bukan anak dia kan. Ni apa perasaan sebagai budak baru 5 tahun bila tahu yang diri dia tu anak angkat? Saya nangis. Waktu tu saya nangis, saya marah mak saya. Kenapa saya bukan anak bonda? Saya kata, saya anak bonda lah. Mana ada saya ada mak lain. Lepas tu mak saya kata, tak, kau bukan anak bonda. Bonda tak pernah mengandungkan kau. Bonda jaga kau je. Bonda ambil kau umur 10 hari. Maksudnya daripada cerita waktu tu lah saat mula-mula cerita ni dibongkarkan. Sebelum tak pernah kan? Yes, tak pernah. Waktu tu kecil lagi 5 tahun. Dan that time bila keluarga arwah tahu, keluarga arwah marah. Kenapa bagi tahu saya seawal ni? Tapi bila saya dah besar, saya realise, alhamdulillah mak saya bagi tahu saya waktu kecil.
Kalau dia tahu bagi kotak besar sikit, mungkin saya akan jadi pemberontak ke kan. So that time saya dah kemas baju dah ni nak lari rumah. Ayah saya balik kerja. Saya cerita dengan ayah saya. Ayah angkat lah. Ayah angkat saya. Dia balik, saya cerita dengan ayah angkat saya. Bonda cakap saya bukan anak bonda. Saya kata tak adalah bukan. So dia proses lama juga saya nak faham anak angkat dan sebagainya. Dan masa berjalan macam biasa sampailah saya dah tahulah, saya dah lebih jelas yang saya ni anak angkat. So saya start umur 19 tahun saya sambung belajar. Saya dah sambung belajar. Saya belajar dekat Institut Profesional Baitul Mal dekat mana tu? Taman Melawati apa benda tahu? Ceras. Dekat Taman Melawati ya. Taman Melawati yang Ceras. Tak kisahlah dekat dengan IKEA tu kan. So waktu tu saya dah start rasa macam aku nak cari mak aku. Dan tu umur berapa? 19 tahun. Saya habis SPM, saya nak cari mak saya. Even before that pun saya ada usaha untuk cari mak saya. Tapi waktu tu kita tak matang, kita tak tahu nak cari macam mana. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya ada simpan satu kad. Alamak, kad tu ada dalam rumah. Saya ada simpan satu kad, arwah mak saya simpan. Kad tu adalah kad check up. Ni mak kandung? Yes. Mak kandung ni kan? Mak kandung saya punya kad check up waktu mengandung. Okey. So dekat situ tertera nombor IC dia. So nombor IC itulah yang menjadi rujukan. Rujukan untuk saya. Mana aku nak cari data dia ni. Saya tak tahu dia tinggal kat mana. Saya check tempat dia mengundi. Okey. Kita kan boleh check tempat mengundi kat mana. Saya masukkan nombor IC dia dekat situ, saya tahu dia duduk Pahang. So that time saya macam mana aku nak cari kat Pahang? Pahang tu besar, Kuala Lipis. Tempat dia mengundi dekat Kuala Lipis, Pahang. Then that time saya macam dah putus asa lah, tak tahu nak cari kat mana. Sampai satu masa saya ada kawan bekerja dekat Debt Bank. Benda ni jahat lah sebenarnya. Kalau dibuat, dia memang melanggar lah. So that time saya contact kawan saya ni, saya tanya, boleh tak tolong aku? Aku nak nombor phone je. Aku nak nombor phone dia untuk aku contact. Sebab saya nak cari mak saya. Saya sangat nak cari mak saya. Sebab sepanjang saya hidup, saya jumpa mak saya umur 22 tahun. Saya tak jumpa secara official. Saya hanya jumpa melalui WhatsApp. Maksudnya saya dapat kontak nombor dia umur saya 22 tahun. Sepanjang 22 tahun saya hidup dengan mak angkat saya. Mak angkat saya pun selalu cakap, carilah mak kau. Dia bagi tahu suruh saya cari supaya silaturahim tu tak putus. At the same time, mak angkat saya sangat takut kalau saya terkahwin dengan adik-beradik sendiri. Adik-beradik tiri sendiri. Sebab kita tak tahu, kita tak kenal. Saya tak tahu siapa-siapa dekat adik-beradik belah ayah kan, belah mak kandung. So waktu tu saya minta tolong dia dapat nombor phone. Dia dapat nombor phone 2 hari. Saya dah dapat nombor phone, dah save dah ni. Dia dapat nombor phone, dah save. Dah nak save apa ni? Aku nak panggil apa? Aku nak message macam mana? Lepas tu saya macam save je lah. Saya save nama mak saya, Puan. Nama je lah. Then bila saya message, ayat pertama saya adalah Assalamualaikum. Ni Puan Azilawati ke? Saya Siti Hajar. Saya cakap macam tu je. Saya Siti Hajar. Puan Azilawati. Ingat tak orang ni? Saya hantar gambar mak angkat saya dengan ayah angkat saya. Tu lah saya nak tanya tu. Jangan cerita dulu. Okey. Saya hantar gambar mak angkat saya dengan ayah angkat saya. Puan ingat tak orang ni? Saya tanya. Dia kata siapa dia? Saya tak kenal lah. Okey. Waktu pemberian saya kepada mak angkat saya diberikan kepada kawan makcik saya. Makcik belah mak angkat. Faham tak? Orang ketiga dia adalah makcik saya. Kawan kepada makcik mak angkat? Okey. Adik mak saya kan? Adik mak angkat saya kan? Okey. Adik mak angkat saya ada kawan. Okay. Kawan dia ni kawan kepada mak kandung saya dan kawan makcik saya yang belah angkat ni. Okey. Dia yang faham tak? Sangat kan? Alright. So, itu cara dia. Maksudnya ada orang ketiga dan ada orang keempat. So saya hantar gambar makcik saya pula.
Puan ingat tak orang ni? Okey. Dia kata tak ingat juga. Saya cari gambar arwah nenek saya, belah mak saya, belah mak angkat saya hantar. Ingat tak? Dia kata tak ingat. Saya macam dah mati akal lah ni. Sebab dia mengaku nama dia orang tu, Puan Azilawati. Dan dia dah mengaku, tapi dia tak kenal dengan gambar-gambar. Saya takut saya salah Azilawati. Itu saya tanya. Okey Puan, maaf sangat saya nak tanya. 22 tahun dulu, Puan pernah bersalin kan? Puan pernah melahirkan seorang anak. Itu dia kata, ya. Dia cakap, ya. Puan, saya lah anak Puan. Waktu tu, saya tak tahu saya nak rasa apa. Sejauh mana saya tak tahulah apa yang saya nak rasa. Sebab dia macam, saya feel nothing. Saya sedih, of course lah. Saya sedih. Saya sedih sangat amat sebab saya dibesarkan dalam keluarga angkat tidak seindah macam mungkin ada orang dapat keluarga angkat yang sangat marvelous. Tapi saya dapat keluarga angkat untuk side mak ayah angkat saya sangat baik. Mak ayah angkat saya sangat baik. Syukurlah. Kan? Kalau tak ada diorang, saya tak tahulah nasib saya apa sekarang. Kalau tak ada diorang, saya tak tahulah nasib apa saya sekarang. Sebab jadi mak arwah dah arwah mak Ajah, arwah mak kandung. Mak kandung ada lagi. Mak kandung lagi. Ada, mak angkat saya yang dah meninggal. Oh, yang ini bukan mak angkat lah. Yang ni mak angkat. Mak angkat juga. Mak angkat meninggal, mak kandung dekat Pahang. Oh, sekarang dah tak ada mak angkat. Oh, okay. Tapi mak kandung tu memang dia tak cam, memang dia betul-betul tak cam lah mak angkat. Dia tak cam mana-mana gambar. Sebab saya hantar gambar pun gambar dulu. Saya tak hantar gambar sekarang. Saya yakin kalau hantar gambar sekarang lagi dia tak kenal kan. Saya cari gambar dulu-dulu album lama, saya tangkap gambar kenal tak? Dia tak kenal. Sampailah saya cakap, Puan pernah melahirkan kan 22 tahun dulu. Betul lah. Apa puncanya? Kalau Aja tahu ke apa punca kenapa mak kandung berikan saya kepada orang lain? Okay, saya tak tahulah cerita sebenar daripada side sana. Tapi ni daripada side-side yang saya dengar daripada side sini, saya dilahirkan sebagai anak tidak sah taraf. Okey. Saya pernah tanya kepada umi saya, kenapa buang saya waktu umi kandung lah. Umi kandung, kalau bonda mak angkat. Okey. Kalau saya tanya umi, waktu tu saya ada krisis. Saya jadi bengang sangat dengan umi saya tau. Saya tanya umi saya, kenapa umi buang Siti dia panggil saya Siti. Kenapa umi buang Siti apa salah Siti? Apa dosa Siti? Umi tak tahu ke yang bonda dengan ayah jaga Siti penuh kesusahan. Umi hidup senang je kat luar. Saya cakap macam tu. Waktu tu dah 2-3 bulan dah saya chatting dengan arwah mak saya, dengan umi saya. Okey je, cuma waktu tu saya rasa macam saya penat. Saya penat dengan apa yang saya hadap. Tapi saya rasa dia hidup bahagia je dengan keluarga dia. Sebab dia dah berkahwin sekarang. Dia dah ada lagi 4 orang anak dekat belah side ayah tiri saya. Dengan dia lah, maksudnya anak bersama. So, saya jadi marah. Waktu tu saya PM dia macam tu. Dan dia kata, Siti tak tahu apa-apa yang berlaku. Umi tak salahkan Siti, tapi Umi minta maaf. Baik, saya yakin dan pasti waktu tu dia mesti sedih lah. Tapi cerita yang saya tahu, waktu saya dilahirkan, Umi berkahwin adalah kahwin sindiket. Okey, waktu zaman dulu ada satu perkahwinan yang dipanggil sebagai kahwin sindiket, yang mana tidak diiktiraf oleh Malaysia lah. Dan pernikahan tu pun bukan pernikahan yang sah. Faham. So bila bukan pernikahan yang sah, kahwin sindiket, anak yang tiba-tiba Umi mengandung dan ayah saya lari. Untuk pengetahuan, saya masih belum jumpa ayah saya sampai sekarang. Saya masih tidak tahu siapa ayah saya. Yang Umi tu jumpa tak ayah? Dah tak ada. Dia pun tak dapat kontak. Lepas dia lari, Umi lahirkan saya. Nenek saya memang tak bagi saya jaga. Nenek saya yang belah Umi tak bagi saya jaga Umi jaga saya. Tu yang dia serahkan kepada orang lain. Dia serahkan kepada orang lain. Itu cerita yang saya dengar. Apa yang Puan Hajar tanggung
tak macam orang lain kan sepanjang Puan Haja membesar sebagai anak tak sah taraf? Saya tak terlalu war-warkan yang saya adalah sebagai anak tidak sah taraf. Mesti pada mungkin awalnya ada emosi yes. kan, sebab Puan Haja dah tahu yang Puan Haja ni bukan anak kandung kepada bonda waktu tadika. Jadi tempoh membesar tu sampai umur 20 tu kan, waktu baru nak cari Umi tu, waktu tu mesti ada, sebab dah tahu daripada awal, mesti ada perasaan emosi kan, nak besar tu. Macam mana nak tampung benda tu, macam mana nak tanggung? Kalau daripada side keluarga angkat kan, kita ni tak boleh lebih. Kalau dengan saudara mara kita tak boleh lebih, sebab dia akan ulang, kau siapa? Kau anak angkat je dalam keluarga ni. Faham tak? Sometimes kita tak boleh lebih. Kadang-kadang waktu saya kecil sampailah saya ke remaja, kadang-kadang saya rasa hidup saya ni ditentukan oleh orang. Saya tak boleh buat decision sendiri. Sampai tahap saya nak beli kereta pun ada yang cakap itu, cakap ini, cakap itu, cakap ini. Saya tersekat kadang-kadang, terikat sebab wording yang sama akan digunakan. Kau siapa? Kau anak angkat. Dan saya tahu saya sebenarnya dah agak lama saya anak angkat, saya anak tidak sah taraf adalah start orang macam cakap kau ni anak haram. Waktu bila? Daripada saya remaja. Yang mana tahu kau ni anak haram. Kalau nak tahu anak haram ni memang sangat wordingnya sangat perik sangat, saya nak hadap lah. Kasar sangat ayat tu. Walaupun pada awalnya saya tak tahu lagi saya ni anak tak sah taraf. Saya first start dengan assuming. Saya assume je aku anak tak sarap, aku anak haram kot, sebab tu aku kena buang. Tapi okey lah, kena buang dekat orang. Kalau kena buang kat atas sampah, saya cakap ke diri saya sendiri. Lepas tu bila orang tahu kita ni anak angkat, bila orang tengok mak saya, mak angkat saya umur 75. Waktu tu 70 lebih lah kan, 60 lebih. Mustahil mak saya melahirkan saya umur 50. Betul tak? Dan orang tahu saya anak angkat. Masalah bila kita bawa title ni adalah kita selalu dipandang remeh. Ibarat dosa itu asbab daripada kita. Kita yang buat dosa. Orang pandang kita macam kita yang duk buat kesilapan yang dibuat tu. Tapi sejujurnya amah, saya start tahu saya anak tidak sah taraf adalah waktu saya nak bernikah. Waktu saya nak bernikah dengan suami saya. That time saya contact Umi, saya cakap mana nak cari Abi. Abi tu ayah saya lah. Mana nak cari Abi, sebab Siti nak kahwin. Susah nak buat urusan. Saya nak buat urusan untuk kahwin sangat susah, naik turun pejabat agama. Plus saya kahwin waktu tu dah nak PKP. Waktu tu wabak COVID baru nak start melanda. Baru tengah ada ura-ura. Jadi kita nak naik turun, kena sometimes ada tak boleh, kita dah cukup dah sebab sekarang ni ada wabak baru. So waktu tu urusan saya jadi sangat rumit. Saya PM Umi saya kata, Umi, saya nak buat urusan, macam mana nak cari ayah. Umi saya kata, tak payah cari ayah, sebab ayah tak boleh walikan Siti tu. Waktu tu saya tanyalah, kenapa ayah tak boleh walikan Siti? Sebab Siti anak tak sah taraf. Waktu tu saya rasa macam hidup saya hitam ni. Saya nak kahwin ni Amah, saya nak kahwin waktu tu, tapi saya rasa macam, faham tak? Apa yang kau rasa sebelum ni betul. Kau benda tu bukan sekejap Puan Haja tanggung, dah lama dah kan, tapi dia macam meneka dalam kesamaran. Betul, kan? Sekali benda tu kemuncak bila kita nak buat keputusan yang paling besar, nak kahwin, tiba-tiba dia diuji dengan macam-macam prosedur yang lagi menyukarkan kan. Dia dah lah menyukarkan, dan tiba-tiba kita dapat berita yang like, aku nak tak sah taraf lah. Dan saya pergi pejabat agama. Waktu tu saya pergi pejabat agama, saya kena tulis satu surat tau. Satu surat yang menyatakan saya ni anak tak sah taraf. Dan kalau ikutkan, saya kena pergi mahkamah dengan Umi saya. Tapi saya dah minta tolong Umi nak minta tolong Umi turun, Umi pergi kat mahkamah untuk bagi kenyataan. Tapi waktu tu bapa tiri saya tak bagi. Bapa tiri tu bukan yalah bapa tiri yang belah Umi lah, belah Umi. Dia tak bagi. Dia cakap tak payah masuk campur. So that time saya rasa macam, ya Allah. Dan tu saya kata saya bersyukur dapat mak dengan ayah angkat saya, sebab
Saya ingat lagi, saya bawa mak angkat saya naik kereta pergi mahkamah. Mak saya bagi kenyataan dalam kandang tu kan. Dalam keadaan dia menangis lah sebab kita terpaksa mengaku kita ni anak tak sah taraf kan. So saya bersyukurlah saya dapat mak ayah angkat yang sangat baik, marvelous lah saya kata. Dan saya pun bukannya anak yang baik pun, tapi Allah takdirkan saya ada mak dengan ayah angkat yang sangat baik lah. Tadi sepanjang Puan Haja berkongsi kan, walaupun Puan Haja cerita tentang orang kata peritnya jadi anak tak sah taraf ni kan, tapi Puan Haja ada juga menyatakan syukur kan. Ada dua perkataan syukur tadi. Syukur sebab walaupun tak dijaga oleh mak kandung, tapi tetap dijaga oleh orang yang baik. Betul. Satu kan. Yang keduanya itulah ada family yang bertanggungjawab kan, family yang bertanggungjawab yang berada di belakang Puan Haja. So sebenarnya hari ni apa yang kita nak kongsi kepada ramai orang kat luar sana adalah rasa syukur tu. Betul. Kan, rasa syukur. Sebab mungkin kalau kita tengok cerita-cerita macam ni selalunya dikedepankan oleh drama-drama TV kan. Betul, tapi sebenarnya kita faham ada minoriti ataupun orang-orang yang kita tak perasan, dia ada dekat sekeliling kita yang kita tak tahu kisah dia. Jadi sebab tu kita perlukan perkongsian Puan Haja ni supaya bagi semangat bersempena raya nanti kan, untuk orang-orang yang kat luar sana yang rasa diri dia kerdil, yang rasa diri dia tak ada keyakinan diri dia kerana mungkin dia ada kisah yang seumpama dengan Puan Haja atau seumpama dengannya lah kan. Ketahuilah sebenarnya rasa kekeluargaan tu dia tak terhad kepada hubungan yang ada talian darah. Sebenarnya selagi kita bermasyarakat, selagi kita ada orang sekeliling kita yang sayang, itu juga adalah keluarga yang perlu kita syukuri lah kan. So hari raya ni kita nak bagi makna kepada semua orang. Sebenarnya raya yang bahagia, raya yang ada makna, raya yang harmoni, raya yang best pada semua orang kan. Ada tak perkongsian ataupun ucapan Puan Haja kepada insan-insan yang kat luar sana yang mungkin senasib dengan Puan Haja? Saya pernah berada dalam satu tahap yang saya tak boleh terima saya adalah anak tak sah taraf. Saya pernah ada dalam satu tahap saya tak boleh terima diri saya as anak angkat. Apa yang saya boleh cakap, it's a process. Kalau awak rasa awak nak marah that time, tak apa, bagi je fasa marah tu berjalan seperti biasa. Kalau awak rasa nak sedih, awak sedih je dulu. Tapi at one point awak kena juga bergerak, bertindak, dan awak kena berdamai juga dengan masa lalu. Sebab masa lalu dia bukannya benda yang hina untuk awak hadap, tapi masa lalu adalah satu perkara yang awak akan banggakan di masa hadapan. Macam mana saya bangga untuk bercerita dekat korang sekarang ni tentang title saya, bukan kerana saya bangga saya jadi anak tak sah taraf. Ada dua sebab saya bangga. Yang pertama, tak semua boleh lalui apa yang saya lalui. Betul. Dan yang kedua adalah saya tidak mengulangi kesilapan yang pernah orang buat, iaitu ibu saya buat. Dan alhamdulillah saya melahirkan anak yang halal dengan perhubungan yang halal. So apa yang kita boleh, of course lah saya pernah rasa that down. Dan kalau korang ada masalah dengan family, ada masalah dengan mak, ayah, adik-beradik, saya boleh cakap berdamailah. Berdamai. Sebab kita tak lama pun, kita sekejap je. Saya sangat terkesan lah pesanan Puan Haja, berdamai dengan masa silam. Lagi satu, saya pernah dengar satu perkataan, hidup ini bukan tentang bagaimana kita bermula. Betul. Tapi hidup ni tentang bagaimana kita noktahkan. Kita tak ada kuasa, kita tak ada kuasa nak menentukan macam mana kita lahir. Betul. Tapi kita boleh menentukan macam mana kita berakhir, kita mati nanti. Jadi apa yang penting sebagai seorang manusia adalah berdamai, kan? Betul. Kita tak boleh kawal benda yang kita jangan fokus pada benda yang kita tak boleh kawal, tapi kita fokus pada benda yang kita boleh kawal. Jadi saya percaya tau, saya sendiri dapat inspirasi benda tu sebab Puan Haja betul-betul bagi something yang dalam sangat
untuk dalam sangat dalam sanubari semua orang yang menonton video ni, termasuk saya kan. Dan apa juga pesanan untuk orang yang normal kat luar sana yang ada ibu ayah sekeliling dia, yang dia memang ada family yang orang kata komplit, lengkap. Apa pesanan untuk orang macam tu, Mak? Kalau saya kena pasti setiap kekeluargaan pasti ada masalah. Setiap yang hidup mesti akan ada masalah lah, sebab dunia ni adalah tempat diuji. Kalau dunia ni tempat untuk berpoya-poya, dia bukan dunia, dia syurga nama dia. Jadi kalau kata kita ada masalah, selesaikan, bersyukur sebab kita ada keluarga yang sangat normal. Maksudnya kita ada keluarga yang orang tak perlu petikaikan status kita dalam keluarga tu. Dan bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan yang normal. Sebab ramai lagi orang dekat luar sana, dia dilahirkan dalam keadaan dia dibuang, dia dilahirkan dalam keadaan dia diketepikan. Dan kita apa-apa pun kita kena syukur dulu, baru kita akan terasa kenikmatan benda tu, InsyaAllah. Apalah erti raya ni, sekalipun kita ada keluarga yang bahagia, ada adik, kakak, abang, sanak, saudara, ibu, ayah yang masih wujud, tapi sebabkan tak ada rasa syukur je pun, kita tak boleh rasa bahagia. Betul. Tapi bayangkan kebahagiaan Puan Hajah hanya sebab ada terbitnya rasa syukur pun dah boleh rasa manisnya dunia ni kan. Dan hujungnya dia akan bawa kepada akhirat. So itulah manisnya syukur. Saya sebenarnya ada tertinggal satu soalan lagi. Boleh. Satu soalan. Okey, sebab Puan Hajah menikmati zaman-zaman muda remaja yang tak sama macam orang lain. Ada tak impak terhadap karakter Puan Hajah di sebalik kisah ni? Ada tak impact ataupun kesan kepada karakter Puan Hajah daripada kisah ni lah? Jujur saya cakap, saya selalu melawan mak ayah angkat saya. Saya ingat lagi, one of person lah yang waktu tu depan pintu hospital, dia cakap macam ni kat saya. Ini semua sebab mulut kau. Depan aku, jenazah mak aku. Kalau kau nak berdendam, kalau kau nak marah, bukan sekarang. Sebab ini malam terakhir aku boleh tengok mak aku. Tahu tak? Itu malam terakhir saya boleh tengok mak saya. Saya boleh tengok mak saya, itu malam terakhir. Waktu tu. Waktu buat perkuburan tu, saya minta suami saya turun yang lahat tau. Saya panggil, abang turun. Pasal ada one of person kata, anak buah je turun. Kita cakap macam tu, kuat-kuat. Saya macam, ya Allah, ini peluang terakhir aku nak bagi menantu dia berkhidmat dekat dia. Tapi dia buat macam tu. Okay, it's okay, tak apa. Waktu tu mak kita meninggal, kita manalah nak ingat nak bawa air ke, nak bawa bunga ke, kita mana nak ingat benda-benda tu. Diorang siram air tau atas kubur. Diorang panggil ayah saya je untuk siram air atas kubur. Diorang tak bagi Amma, sedangkan air ada lagi dalam jug, air ada lagi dalam botol. Saya tak dapat siram kubur mak saya hari tu. Hari perkebumian mak saya, orang berdendam dengan saya. Saya tak dapat nak buat apa yang orang lain buat.